Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ini jadi viral berkaitan tentang satu isu yang agak menarik, berkaitan tentang menyapu di atas token. Dan saya sebenarnya sebelum ini telah memberikan reaction berkaitan tentang kenyataan dan juga video daripada Ustaz Syukri Arab. Anda boleh tonton dekat link di atas. Tetapi hari ini kita nak tengok kepada satu isu yang baru. Isu ini bermula apabila Ustaz Najmi Farisham dia tulis satu kenyataan pada 2 hari lepas di Facebook beliau. Dia sebut, dia kata, kalau travel saya memang akan berkasut dan memakai stoking panjang melebihi buku lali, terutama bila nak flight atau ke negara sejuk dan susah nak jumpa air, kerana ia memudahkan saya untuk berwuduk. Macam mana? Mula-mula sekali sebelum pakai stoking ni kena dah siap berwuduk dah, lepas tu pakailah stoking. Contohlah nanti wuduk tu terbatal disebabkan kentut ke, kencing ke, berak ke, tak usah risau. Berwuduklah macam biasa dan bila tang nak basuh kaki tu, hanya sapukan di atas stoking. Basahkan tangan, kemudian sapukan atas kaki. Tak perlu kasih lencun. Kalau lencun, baik buka stoking, basuh kaki terus. Cuma antara syaratnya ialah tak boleh buka stoking tersebut. Kalau dah buka, rukhsah ini terbatal dan kena berwuduk macam biasa. Syarat lain pula, stoking mestilah panjang melepasi buku lali dan tebal. Saya suka buat begini sebab ia memudahkan urusan kita untuk berwuduk. Lagi-lagilah bila duduk atas kapal terbang, nak berwuduk pun dah agak sukar. Tapi dengan rukhsah sebegini, ia senang. Kotlah pergi ke negara sejuk, kita semestinya nak meminimalkan penggunaan air. Jadi ini salah satu caranya. Oh ya, untuk orang yang bermusafir, tempoh maksimum memakai stoking ialah selama 3 hari. Bila masuk hari keempat, dah tak boleh berwuduk sapu atas stoking lagi dah. Kena buka balik stoking tu dulu dan berwuduk dengan basuh kaki guna air. Kemudian 3 hari itu bermula balik. Manakala bagi mereka yang tak bermusafir, tempohnya hanya sehari sahaja. Itulah Najmi Farisham. Jadi dekat sini kita nampak juga ada gambar yang menunjukkan ini adalah stoking yang agak sedikit tebal dan juga memang di atas buku lali. Jadi yang tu tak ada masalah pun sebenarnya. Kalau kita dah biasa dengan perbincangan fiqh, kita akan tahu tentang keharusan hal berkenaan menurut satu pandangan mazhab. Tetapi yang lebih menarik apabila keluar satu kenyataan daripada seorang ustaz, Ahmad Lutfi Abu Faqih. Dia kata, saya tidak akan bermakmumkan imam yang saya yakin dia mengambil wuduk dengan menyapu di atas stokin. Kita nampak macam ni agak lebih ekstrim. Maksud ekstrim dekat situ, dia mengambil pendapat seolah-olah orang yang melakukan hal seperti itu tidak sah solatnya sehingga dia tidak boleh dijadikan sebagai imam. Pendapat ini sangat ekstrim. Kalau dia nak beramal sendiri, mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi dia sebutkan di media sosial sehingga ramai daripada kalangan asatizah kita berikan reaction berkaitan tentang hal ini. Setelah kritikan yang cukup banyak daripada kalangan asatizah, Ustaz Ahmad Lutfi Abu Faqih ataupun orang duk sebut Maulana Ahmad Lutfi Abu Faqih, dia sebut, dia kata, diberikan kenyataan yang begitu panjang. Kita baca di sini, moga-moga dapat manfaat ilmu. Kata beliau, susunan hujah ringkas mengapa tidak memilih menyapu di atas token. Walaupun sebelum kita nak sebut isu ni, sebenarnya dia telah memberikan hujah yang berbeza. Sepatutnya dia berhujah, mengapakah dia tidak mahu berimamkan orang yang menyapu di atas token? Adakah dia telah menganggap bahawa salat orang itu tidak sah kerana wuduk dia tidak sah? Jika itulah hujahnya, maka perlu dibahaskan berkaitan tentang hal berkenaan. Bukan hanya membahaskan berkaitan isu mengapa dia tidak memilih pandangan menyapu di atas token. Pun begitu, kita letak tepi hal berkenaan, kita baca apa yang dia sebutkan. Dia kata, pertama, kewajipan membasuh kaki sabit dengan nas qata'i, Quran dan hadis mutawatir. Yang kedua, ancaman keras datang dari Rasulullah bagi orang yang menyempurnakan wuduk dalam hadis sahabat tertinggal basuhan tumit. Neraka wil untuk tumit yang tidak terkena air ketika wuduk. Yang ketiga, wuduk yang tidak sempurna mengakibatkan solat tidak sah, maka segala hadis-hadis ancaman meninggalkan solat akan terlibat. Oleh kerana itu, ulama-ulama begitu berhati-hati untuk menghukum bahawa boleh tidak membasuh kaki ketika wuduk. Setelah berpuas hati dengan sabitnya hadis-hadis menyapu di atas khuf yang mencapai tahap mutawatir dan jelas seperti matahari di tengah hari, seperti kata Abu Hanifah, barulah mereka menghukumkan boleh sapu di atas khuf. Realiti khuf di zaman Rasulullah adalah alternatif kepada kasut dan selipar, iaitu mereka ketika musafir memakai khuf sahaja atau
kasut sahaja. Oleh kerana kita ingin meninggalkan basuh kaki yang sabit dengan dalil qat'i, maka kita perlu bataskan hanya kepada bentuk dan jenis khuf yang dipakai pada zaman itu. Lalu, syarat ia hendaklah kuat yang boleh dipakai secara bersendirian serta boleh digunakan menapak sehari semalam di atas jalan-jalan. Adapun perkataan jawrab yang datang dalam hadis yang membawa pengertian stocking pada zaman ini tidak sama maksudnya di zaman Rasulullah. Bahkan maknanya adalah khuf. Itu yang ditafsirkan oleh ulama demi berhati-hati ketika keluar dari nas qat'i. Ia diperkukuhkan dengan bahawa pemakaian stocking bukanlah adat yang ada pada zaman Rasulullah. 10. Jika kita terima ia memberi makna stocking, tetap tidak cukup untuk digunakan bagi meninggalkan nas basuh kaki. Ia tidak mendapat sifat mutawatir seperti yang diperolehi oleh hadis-hadis khuf. Saya nasihatkan supaya berhati-hati dalam soal bersuci dan salat. Yang ke-12, siapa yang berkeras mahu sapu atas stocking tidak perlu komen panjang-panjang. Kami bersama jumhur ulama bukan golongan syaz. Ganas. Ustaz gunakan perkataan golongan syaz kepada orang yang mengamalkan hal berkenaan. Secara peribadi saya setuju bahawa stocking ini tidaklah sampai ke tahap jawrab ataupun tidaklah sampai ke tahap makna khuf. Jadi kita tidak boleh sapu di atas stocking secara umum. Itulah pendapat yang saya ambil. Tetapi pendapat yang sebaliknya, pendapat yang orang amalkan, kebanyakan orang-orang Arab mereka amalkan iaitu menyapu di atas stocking, itu bukanlah pendapat syaz, wahai ustaz. Ia adalah pendapat yang terpilih menurut sebahagian para ulama. Kalau ustaz tak setuju, sama juga macam saya tak setuju. Tapi kita biarkan ia sekadar tidak bersetuju. Yang lagi merapu, tiba-tiba datang seorang doktor pensyarah ni, Muhammad Mursyidi Muhammad Nur, tiba-tiba dia kata geng Syiah kot tu Maulana. Nampak dia mangkak dalam bab ni. Kita ni kalau tak tahu sengap-sengap sudahlah. Kalau bab Syiah ni sebenarnya Syiah sendiri pun dia tolak berkaitan tentang sapu di atas khuf pun. Apatah lagi isu stocking. Lagi ganas lagi lah. Kalau dah sapu dekat khuf pun Syiah tolak, sapu dekat atas stocking lagilah Syiah tolak. Kalau nak backup kawan pun pada-padalah. Kemudian Dr. Rozami Ramli keluarkan satu kenyataan. Dia kata sapuan atas stocking yang tidak diperbuat daripada kulit ketika berwudu adalah pandangan mazhab Hambali. Perincian dan syaratnya ada disebut dalam kitab mazhab berkenaan. Sesiapa yang tidak setuju tidak mengapa, kerana sememangnya ia khilaf yang muktabar. Yang peliknya ada pula ustaz yang bangkitkan soal Syiah sedangkan Syiah menolak sapuan walaupun di atas khuf melainkan ketika taqiyah. Oleh itu sebahagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah meletakkan bab sapuan atas khuf dalam kitab akidah sebagai pembeza antara syiar Ahlussunnah wal Jamaah dan juga Syiah. Dr. Rozami Ramli kemudian dia letakkan gambar kaki saiz 9. Seterusnya hari ini Dr. Rozami Ramli keluarkan satu kenyataan yang baru berkaitan tentang hal ini yang merujuk kepada satu video yang diambil daripada Syekh Ali Jum'ah bekas mufti Mesir yang pernah datang ke Malaysia baru-baru ini. Dan saya sendiri telah menonton video ini selama 4 minit lebih kurang dekat YouTube. Tetapi video yang telah dipost oleh Dr. Rozami Ramli ini telah diberikan subtitle. Jom kita tengok video itu. Moga-moga ia dapat memberikan manfaat kepada kita semua. مين عايز يسأل أسئلة؟ تفضل. الجوارب. أخرج أبو داود من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الجوربين، وهذا نص كلام الحنابلة من غير تأويل ولا لف ولا دوران أنه يجوز المسح على الجوربين. لكن الأئمة الثلاثة الحنفية والشافعية والمالكية لا يجيزون المسح على الجوربين، بل يجيزون المسح على الخفين، ويقولون إن المسح على الجوربين ليس واردا بهذا المعنى، وأن الجورب القديم كانت له شروط تشبه الخفة، ولكن مع مطلق اللفظ يظل كلام حديث أبي داود يجيز المسح على الجوربين بشروط المسح على الخفين. نعم. ده صحيح. ومن قال لك في الشريعة هات لي آية أو حديث، لا معلش، ما واحدة ما هم يقولوا إيش؟ هات لي آية أو حديث بتقول أنه يشترط فيه الصفاقة وعدم نفاذ الماء إلى آخره. من قال هذا؟ أنت اللي بتقول، أنت اللي بتقوله بناء على ما في كتب الفقه. طب ما هو في فقيه أطلقها
وقال الجوربين مطلقا عملا بالنص. Dr. Rozaimi Ramli cuba untuk memberikan penerangan secara umum berkaitan tentang hal ini. Jom kita baca apa yang beliau sebutkan. Pandangan yang disembunyikan sebagai ustaz di Malaysia tentang wuduk sapu atas stoking. Bekas mufti Mesir iaitu Syekh Ali Jumu'ah menukilkan pandangan tentang harus sapu di atas stoking ketika berwuduk waktu nak basuh kaki. Walaupun hakikatnya jawrab iaitu stoking itu bukanlah khuf. Stoking dan khuf merupakan dua perkara berbeza. Kemudian ada pemuda bertanya kepada Ali Jumu'ah tentang stoking hari ini yang nipis dan tidak tebal. Tidak sama dengan stoking zaman dahulu yang tebal. Ulama fiqh syaratkan stoking tebal. Maksud pertanyaan pemuda itu. Syekh Ali Jumu'ah lantas menyuruh pemuda itu berikan dalil yang mengatakan disyaratkan stoking itu perlu tebal hingga air tidak menembusi stoking itu. Bukan sekadar nukilan dari kitab fiqh sahaja. Bahkan Syekh Ali Jumu'ah minta dalil di mana wajib disyariatkan stoking itu perlu tebal sampai air tak masuk. Pemuda itu tidak menjawabnya. Yang ketiga, saya katakan jika ada orang bermusafir ke negara barat, terutama negara sejuk dan kemudian sapu atas stoking, saya bersolat saja di belakangnya kerana ini isu khilaf muktabar. Dalam Darul Ifta' Misriyah di Mesir, setelah menerangkan hujah dan pandangan jumhur ulama seperti yang maklum diketahui, disertakan pula pandangan segelintir ulama yang membenarkan seperti berikut. Sebahagian ulama seperti sebilangan fuqaha Hanabilah seperti Al-Qasimi dan beberapa ulama mutaakhirin terkemudian seperti Ahmad Syakir, mereka mengambil daripada zahir nas. Mereka mengharuskan menyapu di atas stoking secara mutlak, sama ada stoking itu nipis atau tebal, stoking itu tertutup bahagian kaki atau koyak. Berdasarkan hal ini dapat difahami bahawa pandangan segelintir ulama yang membenarkan sapuan di atas stoking dengan jenis yang dipakai pada zaman ini bukan terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma ia berbeza dengan jumhur ulama, namun pandangan yang membenarkan ia masih terdapat hujah dan dalil. Sebelum ini saya tidak bersetuju banyak perkara dengan Syekh Ali Jumu'ah, terutama isu riba bank konvensional, istighasah dan beberapa pendirian politik beliau. Saya tegas tidak setuju akan hal itu. Namun dalam isu stoking ini, al-masu alal jawrabain, saya menukilkan pandangan Ali Jumu'ah dalam isu ini sebab nak minta sahabat Aswaja versi Malaysia. Kita terbuka dan celik mata tentang keluasan fiqh. Semalam ada ramai yang label pandangan ini sesat dan menyeleweng apabila dinukilkan ini pandangan dalam mazhab Hanbali. Sebab itu pentingnya mengetahui pandangan mazhab lain agar tidak kita melabel-label Wahabi dan sesat kepada pandangan yang kita jarang dengar. Kita nak label Wahabi, namun malangnya labelan itu terkena kepada beberapa ulama mazhab Hanbali dan terkena juga kepada ahli ilmu lain seperti Syekh Ali Jumu'ah dan Syekh Ahmad Syakir. Saya nukilkan nasihat daripada Darul Ifta' Misriyah berkaitan tentang hal ini. Di antara fuqaha ada pihak yang berpandangan dibenarkan menyapu di atas stoking secara mutlak walaupun ia nipis. Di antara kaedah yang ditetapkan ialah tidak boleh mengingkari perkara khilaf. Oleh itu, sesiapa yang berkeperluan dan tidak ada pilihan melainkan menyapu di atas stoking nipis, maka tidak salah untuknya dalam keadaan dia berniat untuk bertaklid kepada fuqaha yang membenarkannya. Dr. Rozaimi Ramli. Kemudian ada sedikit nota kaki dekat situ. Dia kata, saya tahu bahawa ulama hadis sebahagiannya mendaifkan lafaz sapuan atas jawrab walaupun At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Namun mazhab Hanbali berhujah dengannya berserta riwayat lain daripada amal sahabat. Sahabat-sahabat, nukilan yang dibawa oleh Dr. Muhammad Rozaimi Ramli itu bukanlah saja-saja direka. Memang wujud di dalam website Darul Ifta' Misriyah. Anda boleh rujuk dekat situ. Dalam website rasmi Darul Ifta' Misriyah disebutkan hukum al-masu' alal jawrab. Yang bagi fatwa ni adalah Al-Ustaz Dr. Syauqi Ibrahim Alam, iaitu mufti Diyar Al-Misriyah, mufti negara Mesir, pada 28 Mac 2019. Ini kenyataan yang beliau sebutkan. Apa dia sebut? Zahaba jumhur fuqaha ila jawazil masyi' alal jawrab. Majoriti para fuqaha mengatakan harus boleh untuk menyapu di atas stoking dalam keadaan sama ada tidak musafir ataupun musafir untuk lelaki ataupun wanita. Dengan syarat ia adalah daripada kulit yang boleh kita berjalan di atasnya dan ia menutup kedua-dua kaki sepenuhnya, iaitu menutup kedua-dua buku lali. Wa an yakuna tahiran fi nafsihi, dan orang itu juga mestilah dalam keadaan sudah bertaharah, sudah berwudu. Sebahagian para ulama membenarkan maksudnya harus menyapu di atas stoking secara mutlak sekalipun jika stoking itu nipis, berdasarkan kepada kaedah la inkar fi mukhtalafin fihi. Kita tidak membantah-bantah pada perkara yang telah menjadi khilaf. Faman kana fi
hajatin, sesiapa ada keperluan dan tidak ada yang dia boleh buat melainkan untuk sapu di atas stokin yang nipis, maka tak ada masalah untuk dia berniat untuk taklid kepada para ulama yang membenarkan. Tempoh masa bagi orang yang tidak musafir ialah sehari semalam, dan bagi musafir adalah 3 hari 3 malam. Ia bermula dengan waktu kita menyapu kaki kita itu, waktu kita sudah tidak berhadas dan kita telah pakai stoking. Dan ia menjadi batal apabila ditanggalkan stoking itu daripada kaki ataupun tamat tempoh, lalu dia perlu berwuduk, dan batal juga sapuan kepada stoking itu apabila telah berlaku kepada dia perkara yang mewajibkan untuk mandi janabah dan juga haid ataupun nifas. Anda boleh rujuk fatwa ini yang anda boleh tengok di dalam website rasmi Darul Ifta Mesriyah. Pun begitu, saya nak tutup satu kenyataan yang cukup padu daripada Ustaz Nasai Hanafi. Kata beliau, kalau bab khilaf fiqh, akan ramai ilmuwan akan hentam pendapat pihak lawan yang biasanya digelar Wahabi. Walaupun ia adalah pendapat yang difatwakan oleh badan-badan fatwa dunia yang bukan Wahabi seperti Mesir dan Jordan. Tetapi dalam bab kemerapuan sebahagian Ustaz Aswaja di Malaysia macam Ustaz Muhaizat dan Ustaz Zainul Asri dalam beberapa isu, atau bab mengimarahkan kubur dengan gendang dan qasidah, membuat binaan di kubur, menghiasi kubur dengan bunga-bungaan yang berlaku di negara luar dan sedang diusahakan untuk diimport ke Malaysia atas nama fiqh Syafi'i, akidah Asy'ari dan tasawuf Ghazali, mereka akan senyap sunyi membisu, diam 1000 bahasa. Begitu juga mereka akan senyap membisu dalam banyak perkara karut-marut melibatkan akidah, fiqh dan akhlak yang dibawa oleh sebahagian kumpulan tasawuf yang menyeleweng dan menyimpang. Bahkan mereka akan sedaya upaya untuk mentakwilkan perbuatan tersebut supaya nampak sejajar dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya dah kata, fenomena kritik pendapat fiqh yang tidak popular ni bukan sebab nak jaga agama sangat. Yang utama ialah lawan Wahabi. Walaupun fatwa tu ialah fatwa Imam Ali Jumaah sekalipun, lawan selagi boleh, kerana yang sebarkan itu ialah ustaz yang digelar Wahabi. Kalau ikutkan beramal dalam permasalahan fiqh dengan qaul mu'tabar dari imam atau alim mu'tabar, walaupun bukan mu'tamad mazhabi, adalah jauh lebih baik berbanding buat amalan bid'ah sambutan ziarah kubur Nabi Hud AS dengan segala ritual yang ada yang tidak pernah dianjurkan oleh mana-mana imam muktabar pun selama ini. Pada masa yang sama, sebagai contoh, dalam kes sapu atas stoking yang hangat sehari dua ini, tiada siapa pun yang memaksa untuk semua orang sapu atas stoking dengan syarat-syaratnya semasa berwuduk, kerana ia adalah isu ijtihad yang zanni. Setiap orang, terutamanya ustaz dan yang belajar, lebih mengetahui keadaan diri masing-masing sehingga membuatkan dia memilih pendapat itu. Sesiapa yang tidak mahu mengamalkannya kerana berpegang dengan pendapat muktamad mazhabnya, dia berhak dan tidak akan ada sesiapa yang menghalang. Namun jika sampai kepada melabel-label secara batil, ia bukan lagi kerana agama. Ia sudah menjadi sebahagian daripada hawa nafsu yang di atas namakan agama. Keluhan ini terpakai kepada semua pihak yang suka melabel, tidak kira daripada mana-mana aliran sekalipun. Sebab itu, bahaslah setiap isu secara ilmiah, adil dan saksama. Jauhilah sikap suka melabel kerana ia tidak menambahkan ilmu dan takwa pun. Itu yang disebutkan oleh Ustaz Dr. Hanafi Nasai. Moga-moga kita dapat manfaat daripada perkongsian, daripada kenyataan-kenyataan ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita berkaitan tentang hal ini. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, saya nak umumkan kepada anda, kita masih ada lagi stok pre-order untuk anda beli buku Sahih Al-Bukhari. Buku Sahih Al-Bukhari terjemahan bahasa Melayu Malaysia ada 7 jilid. Kita biasakan diri kita dan keluarga kita dengan hadis-hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi jika anda berminat untuk dapatkan 7 jilid Sahih Al-Bukhari ini, segera untuk maklumkan saya. Moga-moga kita dapat manfaatkan kitab Sahih Al-Bukhari di dalam kehidupan kita dan juga keluarga kita. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda rasa video hari ini bermanfaat? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.